Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah sekali lagi kita bersama-sama dalam perjalanan kita, safar kita yang panjang. Safar yang panjang. Kenapa kita safar yang panjang? Iaitu kita ni dah 10 tahun berjalan bersama dengan kitab Zadul Ma'ad ini, dari Imam Ibn Qayyim ni. 2 hari lepas saya ke Pulau Pinang dan ada seorang sahabat dia tunjuk saya satu apps tu dia mengumpulkan semua, saya rasa podcast rasanya ataupun seumpama dengannya lah, saya pun tak pasti. Apple punya apps tu, dan dia tunjukkan kuliah Zadul Ma'ad. Dia kata dia follow daripada kuliah yang pertama, dia kumpulkan semua kuliah. Dan saya agak terkejut dah, rupanya kita dah mulakan kuliah Zadul Ma'ad ni pada tahun 2013. Masya-Allah. Jadi kalau 13 ni tahun yang ke-9 lah, atau ke-10 13, 14. Atau ke-10 lah. Maksudnya tahun yang ke-10 kita membaca kitab Zadul Ma'ad ini. Masya-Allah. Dan kita sekarang di jilid yang keempat. Jilid yang keempat. Dan alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita umur yang panjang di dalam ketaatan dan beri kita kekuatan dan taufik untuk mengkhatamkan kitab ni. Nah, diteruskan lagi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Kita masih lagi dalam perbincangan isu ataupun pengajaran-pengajaran daripada kisah taubatnya Ka'ab bin Malik. Okey, kisah taubat Ka'ab bin Malik. Kita semua tahu ketika perang Tabuk, Ka'ab bin Malik ni tertinggal daripada mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana beliau telah melengahkan persiapan untuk keluar pergi berjihad dengan Nabi. Akhirnya dia lengah, dia kata esok boleh ikut lagi, kejap lagi boleh ikut lagi, kejap lagi boleh ikut lagi. Akhirnya dia lengah, akhirnya tertinggal. Sampai dah Nabi dah jauh, maka ketika itu dia dah tak pergi dah. Dah tak boleh nak pergi dah seorang-seorang. Bahaya. Safar yang panjang sebegitu. Maka ketika itulah bila Nabi SAW pulang, maka Nabi telah dengan perintah Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala telah mengenakan hukuman ke atasnya dengan diboykot 50 malam atau 50 hari. Dan Imam Ibn Qayyim, Masya Allah, qad jada wa ahsana, ajada wa ahsana, telah mengumpulkan semua pengajaran-pengajaran yang boleh didapati daripada kisah tersebut. Dan kita masih lagi dalam pengajaran-pengajaran kisah ini. Dan poin kita pada hari ini, pada muka surat apa ni, bahasa Melayu dia 365, iaitu ketika Ka'ab menanggalkan berlombanya penunggang kuda dan yang mendaki ke atas bukit untuk menyampaikan gembira kepada Ka'ab, menunjukkan semangat para sahabat untuk melakukan kebaikan, juga bersaing untuk menggembirakan sebahagian dari mereka kepada sebahagian yang lain. Maksudnya apa? Kan bila Nabi SAW telah dapat wahyu daripada Allah Azza wa Jalla bahawa Ka'ab ini telah diterima taubatnya, maka sahabat yang dengar kisah tersebut berlumba-lumba. Ada sebahagiannya naik ke atas bukit untuk umumkan iaitu Ka'ab telah diterima taubatnya. Ada sebahagiannya berlumba-lumba untuk terus pergi berjumpa dengan Ka'ab bin Malik untuk nak khabarkan kepadanya. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan semangat para sahabat untuk melakukan kebaikan. Bukan sekadar itu,
semangat para sahabat untuk menyampaikan kebaikan kepada saudaranya. Maksudnya seorang mukmin atas mukmin yang lain, dia tak akan gembira apabila melihat kawannya di atas dosa. Itu kita nak tu. Itu yang kita nak. Maksudnya orang mukmin lain dia tak akan gembira sahabat dia buat dosa. Dia akan rasa sedih. Dia berharapkan bahawa sahabat itu akan bertaubat. Dia cuba nak baiki. Ini maksudnya ad-dinun nasihah. Orang yang suka tengok saudaranya melakukan kesalahan, lalu menyebar-jebarkannya, lalu menjatuhkannya, itu bukan seorang mukmin yang benar. Nah, apatah lagi kalau menyebarkan keburukan saudaranya lagi. Nah, jadi kat sini barakallahu fik. Kita tengok kisah ni, para sahabat bila dengar taubat, alhamdulillah, mereka gembira sangat yang sahabat mereka ni telah diterima taubatnya. Lepas tu kita kata kat sini, berlumbanya penunggang kuda dan yang mendaki ke atas bukit untuk menyampaikan kabar gembira kepada Ka'ab, menunjukkan semangat para sahabat untuk melakukan kebaikan, juga untuk menggembirakan saudaranya. So apa? Sebab hadis Nabi SAW Nabi katakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman seseorang itu sehinggalah dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Kalau dia sukakan untuk dirinya taubat, maka dia suka juga untuk saudaranya taubat. Kalau dia sukakan untuk dirinya nikmat daripada Allah Ta'ala, maka dia nak juga sahabat dapat nikmat daripada Allah Ta'ala. Kalau dia suka dirinya berilmu, dia nak juga sahabatnya berilmu. Itulah seterusnya orang mukmin. Naam. Majalah seterusnya, ketika Ka'ab menanggalkan kedua pakaiannya lalu memberikannya kepada yang menyampaikan kabar gembira baginya, menunjukkan bahawa memberi hadiah bagi orang yang menyampaikan kabar gembira termasuk bahagian di antara akhlak dan peribadi mulia dan juga kebiasaan orang-orang yang terkemuka. Orang terkemuka ni maksudnya orang-orang yang hebat, orang-orang yang mulia, al-ashraf. Jadi ini pengajaran kepada kita juga, iaitu kalau orang tu buat kita berita gembira, kita kata anak saya dah apa, kita kata pelajar kita berjaya mendapat tempat nombor 1, alhamdulillah, kita bagi hadiah kat dia sekali. Okay. Al-Abbas telah memerdekakan budaknya, itu hambanya, di saat hambanya mengkhabarkan berita gembira bahawa Hajjaj bin Ilat, bukan Alat, Ilat, memberi khabar tentang Rasulullah yang menjadikan dia bersuka cita. Jadi antara sunnah juga, iaitu bukan sekadar bagi hadiah pada orang lain, tapi bagi hadiah kepada orang lain kerana kita sayang kat dia, tapi juga memberi hadiah kepada orang yang bawa berita tu sekali, berita baik tu. Nah, seterusnya, wa fihi dalil ala jawazi i'tatul bashir jami'i thiyabahu. Hadis juga tunjukkan bahawa bolehnya memberikan khabar gembira dengan memberikan semua pakaiannya. Allahu Akbar. Memberi kepada pembawa berita gembira semua pakaian dia. Nah, juga menunjukkan disunahkannya ucapan selamat bagi seseorang yang mendapatkan nikmat agama. Al-istihbab at-tahni'ati man tajaddadat lahu ni'matun diniyah. Iaitu kita ucapkan tahniah dapat nikmat agama. Nikmat agama ni macam mana? Iaitu diterima taubat, dapat hafal Quran, okay, dapat menunaikan haji. Tahniah, kita ucap tahniah. Kita bukan macam jealous, macam dia dapat pula ni, kau ni pakai kabel dia dapat pergi haji kan. Tahniah, alhamdulillah, tahniah akhi, dapat pergi haji tahun ni. Doakan saya tahun depan saya pula dapat panggilan. Tak kata, aku minta sebelum kau dapat dulu. Betul ke? Itu dengki, itu hasad. Juga menunjukkan disunahkan ucapan selamat bagi orang yang telah mendapat nikmat agama. Busyrakumul yaum. Kalau tengok dalam ayat-ayat Quran, Allah Subhanahu wa taala memuji ahli syurga. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salam ke atas kamu, tibtum, alangkah bagusnya kamu, alangkah baiknya kamu telah melakukan perbuatan yang baik. Fadkhuluha khalidin, masuklah syurga dalam keadaan kamu semua aman. Jadi kat sini barakallahu fiik, bahawa bila dapat nikmat yang baru, nikmat agama dulu, kita gembira. Dia dah hafal Quran, kata
Ustaz, saya dah berjaya hafal Quran. Alhamdulillah. Kita tahniah. Kita berzahirkan kegembiraan, ucapkan tahniah pula. Serta berdiri menyambutnya ketika orang tersebut datang. Sambut lagi. Seperti mana kisah Ka'ab ni. Yang dia sambut Ka'ab. Jabat tangannya. Salam dengan dia. Allah Ta'ala telah menerima taubatnya. Ini benda yang Allahu Akbar. Siapakah yang dapat menjamin bahawa Allah Ta'ala telah menerima taubatnya? Tak ada siapa antara kita ni, melainkan dapat wahyu daripada Allah Ta'ala. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menangis. Kan Umar Al-Khattab menangis. Baik Umar Al-Khattab menangis, lalu dia kata apa? Kalaulah aku tahu hari ini bahawa Allah Ta'ala telah menerima taubatku, nescaya akulah orang yang paling gembira pada hari ini. Ini adalah amalan sunnah yang disenangi. Hal tersebut diperbolehkan bagi yang mendapatkan pembaharuan nikmat agama. Sebab itu kan sujud syukur tu, iaitu ketika dapat nikmat yang baru. Ucapan yang paling bagus yang kita nak ucapkan, okey, apa dia? Ucapkan wa annal aula an yuqalahu semoga segala yang Allah berikan kepada kamu menyenangkanmu, liyuhnika ma a'taka Allah. Wa ma manna Allah bihi 'alaik wa nahwa hadha. Wa ma manna Allah bihi 'alaik, dan semoga segala anugerah Allah bagimu. Ma manna Allah bihi 'alaik. Tak kisahlah ini cara orang Arab ataupun apa yang seumpama dengannya. Moga Allah Ta'ala bagi kesenangan, Allah Ta'ala mudahkan urusan. Mana-mana pun boleh. Okey. Wa nahwu hadha wa nahwu hadzal kalam, dan seumpama dengan tu. Fa inna fihi tawliyatun ni'matu rabbaha. Kerana pada penyataan nikmat kepada pemiliknya, padanya terdapat penyerahan nikmat, tawliyatun ni'mah rabbaha. Maksudnya apa dia? Itu bila dapat nikmat, kita puji dia dengan pujian tadi, semoga Allah Ta'ala bagi kekayaan kepada kamu, semoga Allah Ta'ala mudahkan kamu, semoga Allah Ta'ala menyenangkan kamu, semoga Allah Ta'ala melapangkan kamu. Jadi ucapan yang sebegitu menyebabkan orang dia ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini tahniah yang kita nak. Bukan sekadar tahniah, tahniah, good luck, all the best, apa semua, tak. Kita ucap doa sekali, semoga Allah Ta'ala bagi. Ketika dapat exam bagus, kita semoga Allah Ta'ala berkati kejayaan kamu ni, semoga Allah Ta'ala jadikan kejayaan ini sebagai langkah untuk yang terjadi lebih baik. Kita doakan macam tu. Jangan kita down kan dia. Jangan kita ni ini tak ada benda lah. Contohnya. Kita pelekehkan. Ada setengah orang kadang-kadang dia suka macam tu. Bila orang dapat benda yang baik, dia pelekehkan dulu. Kan? Macam kita bilang, adik dah hafal berapa juzuk? 8. Lepas kita kata, ya Allah, Masya Allah, tahniah adik dah hafal 8 juzuk. Berapa umur dah? 19 tahun. Kalau kita kata, ada 19 tahun baru 8, jangan kata macam tu. Ada seorang orang macam tu, dia ada sifat negatif. Saya pernah jumpa hamba Allah ni. Dia tanya satu orang ni, berapa juzuk dah? Budak tu umur 12 tahun. Berapa juzuk dah hafal? Saya berhafal 12 tahun 15 juzuk. 12 tahun 15 juzuk tu kira alhamdulillah, masya-Allah lah. Baguslah. Ni dah juzuk je. Cik. Tak tahulah apa yang dia kata saya dulu. Sekian.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terputus tadi. Betul Ustaz. Lama tak terputus? Dekat, nah Ustaz berhenti dekat waktu Ustaz cerita ada umur 12 tahun hafal 15 juz. Apa? Sorry, sekali lagi. Tak dengar. Ustaz sedang bercerita tentang budak umur 12 tahun hafal 15 juz. Masya Allah, lama dah tu. Masya Betul Allah. Ustaz. Lama tak terputus tu? Lama Allah Ustaz. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwwata illa billah. Baik. Yang terakhir sekali yang kita sebutkan tadi adalah sebenarnya saya dah sampai poin yang jauh ni. Allahu Akbar. Tak perasan tengah. Allahu Akbar. Saya tengah buka kitab dekat ni. Okay. Jadi yang kita sebutkan tadi, mungkin tuan-tuan terputus tadi, iaitu yang disebutkan bahawa antara sunnahnya adalah kita ucapkan tahniah. Kita ucapkan tahniah kepada orang yang mendapat nikmat baru dalam agama. Macam sebut tadi lah, ada orang yang anak yang budak 12 tahun hafal Quran kan, hafal Quran. Dia hafal 15 juzuk. Kita ucapkan tahniah, alhamdulillah besar. Kan, masya-Allah. Kata kalau di umur 20 tahun sekalipun, Ustaz saya dah hafal 5 juzuk. Kata masya-Allah, alhamdulillah, barakallahu fiik. Tahniah akhi. Semoga Allah Ta'ala bagi kekuatan, semoga Allah Ta'ala bukakan kamu, semoga Allah Ta'ala menyenangkan kamu. Sebab apa? Sebab walaupun dia kita kata lambat, tapi dapat tak? Dapat. Masya Allah. Jangan kita tu 15 tahun. Apa gunanya? Jangan cakap apa gunanya. Jangan macam tu. Bila dia dah hafal, kita tanya, Masya Allah. Ana dulu tak dapat macam tu. Ana tak macam tu dulu. Macam tu. Ana dulu jahil. Masya Allah. Baru nak kenal agama ni sejak baru-baru ni contohnya. Tanya akhi, hantam, Masya Allah. Kekurangan ini kita baiki, kita bagi dengan nasihat dengan baik. Tapi alangkah bagusnya kalau kamu buat macam ni, kan lagi bagus. Kita ni, kita guna nada yang memujuk, nada yang mengajak. Lepas tu Nabi kata dalam hadis sahih, apa dia? Kan Al-Quran kata, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili bil hikmah. Bil hikmah ni untuk orang yang jahil. Cakap dengan baik, bil hikmah. Orang jahil kita cakap dengan hikmah, dengan lembut. Dia jahil. Dia tak tahu benda kebenaran. Bil wal mau'izatil hasan, dan peringatan yang baik. Peringatan yang baik. Dah tak boleh peringatan yang baik, barulah wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berdebat dia dengan cara yang baik. Baik. Nah. Seterusnya tadi terputus dia tu menunjukkan bahawa kisah Ka'ab bin menunjukkan bahawa sebaik-baik hari bagi seorang hamba ialah hari yang ketika taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tengok ni, cantik Ibn Qayyim sebut. Hari yang paling baik ialah hari yang Allah Taala terima, bahkan lebih baik daripada semua hari-hari yang lain. Ustaz, adakah lebih baik daripada hari Lailatul Qadar? Lebih baik hari Qadar bagi nisbah bagi dia. Sebab hari yang terbaik ini ada dua. Satu hari yang terbaik yang bersifat umum, semua orang. Ada hari yang baik yang bersifat individu, perseorangan. Ya, hari Arafah, hari malam Lailatul Qadar. Sebentar tuan, sebentar saja. Nah, kalau kata adakah lagi afdal daripada hari Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar, adakah lebih afdal daripada hari Arafah contohnya? Kita kata ya, bagi individu tersebut.
Kerana kalau individu tersebut masih lagi bergelumang dalam kabair dan dosa yang besar, sedangkan dia sedang melalui hari-hari yang terbaik ini, maka apakah dapat faedah daripada hari yang terbaik tersebut? Tak ada, tak dapat apa faedah. Dia masuk Al-Qadar dalam keadaan dia masih lagi melakukan Al-Kabair, dosa-dosa besar. So apa Nabi kata, Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma idza ijtunibatil kabair. Ramadan ke Ramadan dihapuskan dosa antara keduanya apabila dosa besar itu dijauhi. Maka kalau orang tu dia tak jauhi dosa-dosa besar, dia lalui malam Al-Qadar, masuk bulan Ramadan, dia masuk hari Arafah, dan kalau dia tidak lagi menjauhi, belum lagi menjauhi dosa-dosa besar, maka barakallahu fik, maka kita kata itu bukan hari yang terbaik bagi dia. Maka hari yang terbaik bagi dia ialah hari yang dia bertaubat pada Allah Azza wa Jalla. Itu lebih baik. Betul kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif. Dia sebut, bagi orang yang tak dapat pergi haji, ketahuilah hari yang kamu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itulah hari haji, itulah hari Arafah kamu. Kan Imam Rajab sedang memujuk diri bagi orang yang tak dapat pergi haji, tak dapat pergi berdoa di hari Arafah, hari yang paling agung dalam haji tersebut. Maka dia tak dapat hari Arafah tu. Tetapi hari yang dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla tu lagi hebat pada hari Arafah bagi diri dia. Bagi diri dia. Faham tak? Bagi diri dia. Ada bersifat umum, ya bersifat umum hari Arafah lagi afdal. Ratul Qadar lagi afdal. Bagi bersifat individu tadi, Allah Subhanahu hari taubat, hari yang di mana bertaubat kepada Allah Taala Subhanahu wa taala dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Kalau Imam Ibn Qayyim dia bawa pula bincangan, kalau macam tu bila ditanyakan kenapa berdasarkan hadis Nabi SAW, bergembiralah dengan hari yang terbaik. Abshir bi khairi yaumin marra alayka mundu waladika ummuk. Bashir atau abshir bi khairi yaumin marra alayka mundu waladika ummuka ummuk. Naam. Lalu dia kata abshir, bergembiralah dengan hari yang sebaik-baik hari yang telah kamu lalui, yang telah berlalu pada kamu, yang berlalu ke atas kamu, maksudnya hari yang dah lalu pada kamu. Mundu waladalka ummuk, semenjak ibu kamu melahirkan kamu. Mundu waladalka ummuk, semenjak ibu. Maksudnya itu hari terbaik sejak kamu dilahirkan oleh mak kamu, itulah hari terbaik. Cuma Imam Ibn Qayyim bawa perbincangan pula lepas tu. Dia kata bagaimana pula nak kata itu hari yang terbaik, sedangkan bagaimana pula hari yang dia masuk Islam? Bagaimana hari ini lebih baik daripada hari dia belum Islam? Jawabnya, hari tersebut adalah hari penyempurna keislamannya dan termasuk kesempurnaannya. Hari keislamannya pula adalah hari awal mula kebahagiaan, hari awal mula kebaikan. Okey. Dan hari taubatnya adalah kesempurnaannya, iaitu hari masuk Islam. Okey, kita tanya balik. Suatu yang sempurna dengan tak sempurna, mana lagi baik? Yang sempurna lagi baik. Jadi masa dia mula masuk Islam, itu mula-mula kebaikan. Bukan maksudnya hari itu bukan hari yang tak baik. Hari itu baik, tapi itu hari permulaan kebaikan. Tapi hari yang disempurnakan agamanya dengan diterimanya taubat oleh Allah Ta'ala, maka itu lagi baik daripada hari yang sebelumnya. Sebab apa? Lagi baik dari segi apa? Lagi baik dari segi dia ialah lebih sempurna daripada yang sebelumnya. Lebih sempurna daripada yang yang sebelumnya. Nah, maksudnya sempurna dari segi apa? Sempurna dari segi ibadatnya, akhlaknya, dia punya apa dia? Taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ila akhirih. Allahu a'lam. Maka cerita Rasulullah SAW, poin seterusnya.
Suka cita Rasulullah SAW akan hal itu. Wa fi sururi, kegembiraan. Pada kegembiraan Rasulullah SAW bidzalik, dengan kisah diterimanya taubat Ka'ab ini. Wa farhihi, dan kegembiraannya. Bihi wastinarati wajhihi, dan bercahaya wajahnya, berseri-seri wajahnya. Dalilun ala ma ja'alallahu fihi min kamali syafaqah. Dalil bahawa, bukti bahawa semua yang Allah jadikan padanya merupakan kesempurnaan kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap umat Islam. Syafaqatihi li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini kesempurnaan kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Maksudnya Nabi ini sayang sangat kaum umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun alaikum bil mu'minin, telah datang kepada kamu seorang rasul. Laqad ja'akum, datang kepada kamu seorang rasul min anfusikum, di kalangan diri kamu. Azizun alaihi ma anittum, Nabi rasa berat dengan benda-benda yang menimpa ke atas kamu, benda-benda buruk yang menimpa ke atas kamu. Nabi rasa berat tengok umat dia jauh daripada perintah Allah Azza wa Jalla. Nabi rasa berat tengok umat dia melakukan bid'ah. Nabi rasa berat tengok umatnya tidak dibela, tidak ada orang yang nak menegurnya. Umat rasa berat, Nabi SAW rasa berat. Harisun alaikum bil mu'minin, Nabi nak sangat kamu ni beriman. Harisun alaikum bil mu'minin, Nabi nak sangat kamu ni beriman. Tetapi Nabi rauf, penyayang. Nabi kata nak sangat kita beriman, tapi Nabi tak kasar. Nabi tak kata, oi kau mesti beramal, kau tak amal aku akan bantai kamu, aku akan tak, jangan. Rauf, penyayang. Rahim, rauf, kasihan. Rasa kasihan, rahim, sayang. Kan, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa rabbul alamin. Iaitu kalau lah mereka itu berpaling, faqul hasbiyallah, Nabi akan kata hasbiyallah, cukuplah bagiku Allah Taala, la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu, dan Tuhan yang layak disembah melainkan dia, alaihi tawakkaltu wa rabbul alamin azim. Naam. Jadi Nabi itu raufun rahimun, raufun rahim, pengasihan lagi penyayang. Jadi kita ni kadang-kadang bila kita nak anak kita jadi baik, tapi kadang-kadang kita lupa ayat tu, raufur rahim. Dia nak kata harisun alaikum, betul semangat nak betulkan, tapi dia kena raufur rahim, raufur rahim. Raufur rahim kena cakap dengan keadaan yang orang yang kesian. Orang yang kesian dekat anak ni. Okey. Bukan cakap macam orang yang nak menjatuhkan. Barakallahu fiik. Wahai Rasulullah, berseri rahmat beliau SAW dan kelembutan beliau untuk mereka. Lutfuhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi tak marah ke kepada Ka'ab tak keluar pergi jihad? Ya, Nabi tak marah ke? Marah. Ka'ab tak pergi jihad. Ka'ab bukan orang biasa-biasa, Ka'ab antara sahabat yang hebat. Ya, Nabi tak marah, tapi Nabi senyum. Senyum sinis. Senyum tak gembira. Sehinggalah taubat diterima oleh Allah Ta'ala. Nabi senyum balik kat dia. Nabi jawab balik salam. Allahu Akbar. Waktu kita ni, nombor satu, kita kena instilkan kasih sayang dulu. Kita kena, bila kita nak dakwah ke orang, kita kena dakwah ke orang, sampaikan Islam ni seolah-olah kita ni sayang kat dia. Yang tu cakap tu sungguh-sungguh. Betul, saya dapatlah sunnah ni, ambillah sunnah ni dengan sungguh, genggamlah dia. Macam tu. Bila dia tahu kita ni betul-betul sayang kat dia, yang kita ni betul-betul nak kebaikan pada dia, kita tak main-main, ketika tu bila dia dah ikut kita, kita buat muka yang tak gembira pun, anak dah faham dah. Anak murid dah faham dah. Cikgu kita tak suka kita buat macam ni. Macam Ka'ab balik lah. Nabi tak senyum. Nabi masa mula-mula datang taubat tu, Nabi senyum, tapi senyum macam tak senyum. Senyum macam tak senyum. Ketika kisah Ka'ab balik masa mula-mula datang Nabi tu, Nabi nampak macam tersenyum, tapi senyuman Nabi tu nampak macam tak senyum paksa lah kita kata.
Dengan Ka'ab Malik. Dan kelembutan beliau SAW untuk mereka. Bisa jadi kegembiraan beliau lebih besar daripada kegembiraan Ka'ab beserta kedua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengar ayat ni. Bisa jadi kegembiraan beliau, maksudnya bisa jadi gembiranya Nabi Ka'ab diterima taubat lebih dari gembiranya Ka'ab. Allahu Akbar. Ini sayangnya Nabi pada umatnya. Itulah hadis sahih Muslim tu kan. Mana baca hadis sahih Muslim Kitabul Iman, satu hari Nabi SAW nangis dengan tangisan yang terisak-isak. Allahu Akbar. Nabi nangis terisak-isak, Nabi nangis. Lalu Allah Ta'ala kata Jibril, wahai Jibril, pergilah jumpa kat Nabi, jumpa Muhammad dan tanya dia apa ma yubki, apa yang menyebabkan dia menangis. Ma abkahu, apa yang menyebabkan dia telah menangis. Jibril pun datang dan Allah Ta'ala suruh Jibril dan Allah Ta'ala maha mengetahui. Dia datang jumpa dia kata, ya Muhammad, ma yubkika, apa yang menyebabkan kamu menangis? Maka Nabi SAW kata, aku tidak tahu macam mana umatku nanti pada hari akhirat kelak. Maka Jibril pun datang jumpa Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala kata, bagi tahu kat Muhammad, Bashir Muhammad, bagi tahu Muhammad bahawa aku akan gembirakan dia pada umatnya nanti di akhirat kelak. Maksudnya aku akan gembirakan engkau wahai Muhammad dengan umatmu, dengan keselamatan umatmu di akhirat kelak. Allahu Akbar. Lepas tu kita ni, kita kena ada satu sikap, iaitu kita nak kegembiraan itu pada, kebaikan itu pada umat itu. Pada umat tu lebih banyak. Mungkin kita kurang gembira, kita akan suffer. Tak apa. Jadi umat itu gembira. Tapi gembira ni bukan gembira happy dunia tau. Gembira ni bukannya happy dunia. Oh iyalah kita ni tak apa, tak ada duit pun, tapi anak kita boleh pergi karaoke banyak, bukan macam tu. Iaitu biarlah kita ni susah, yang penting anak kita dapat belajar agama dengan baik, dapat belajar Quran, hadis, faham akidah yang sahih, agar nanti dia gembira di akhirat kelak. Itu yang kita nak. Itu maksudnya tadi. Nabi bukan maksudkan agar mereka gembira dekat dunia ni, agar mereka gembira di akhirat kelak. Lepas tu kita puji ayah yang struggle, ayah yang betul-betul dia tak ada duit sangat, tapi betul-betul dia nak sekolahkan anak dia dengan sekolah agama yang bagus. So, sanggup belajar ribuan untuk anak dia hafal Quran. Lepas guru-guru tu pula, sekolah tu pula, dia kena menyahut semangat ibu bapa tadi. Jangan pula dia sambil lewa, ajar cincai-cincai. Tak jadi. Lepas tu saya cukup marah betul kalau tahfiz ni ajar sambil lewa. Guru ajar sambil lewa. Tak boleh. Bayangkan ibu tu berkorban, mak ayah pelajar tu berkorban. Pertama berkorban dia punya duit dia, nyawa dia, berkorban masa dia untuk nak sekolahkan anak dia kat tahfiz tadi. Anak tu pula berkorbankan masa dia untuk tidak pergi sekolah kebangsaan, sekolah biasa, pergi sekolah agama ni untuk hafal Quran. Bayangkan, maksudnya orang duk kata, wah nanti kamu nak jadi apa, tertinggal akademik lah, tinggal macam-macam lah. Untuk Quran semata-mata, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pihak yang menerima tu kena tanggungjawab. Betullah, jangan biarkan anak-anak tahfiz ni. Lepas tu saya cukup marah. Saya belah sejarah satu tahfiz masa tu. Ni cerita lah tuan-tuan. Sejarah satu tahfiz. Kemudian saya tengok anak-anak dia tak, dah pukul 9.30, tak duk buka Quran lagi. Ada yang ada sebahagiannya tengah masak, ada sebahagiannya pergi duk main kat luar, ada sebahagian duduk dalam bilik. Saya kata, pukul 9 pagi ni, kalau pukul 11-12 kita faham waktu rehat. Kita tanya lah orang, kata, akhi kita tak ada ke apa ni, halaqah hafal Quran ke apa? Orang kata tak ada, dia kata. Kami sini hafal Quran sendiri-sendiri. Kata la haula wala quwwata illa billah. Kata tak lah, kata Mahat Tahfiz taklah pusat remaja je, bukan ni pusat tahfiz. Itu buat apa lagi? Tak ada apa dah. Ini tu ada baca bahasa Arab sikit, sejam seminggu, 2 jam seminggu. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Jika begitu jangan buka. Jangan buka. Okey. Jadi kita nak patah balik kisah tadi.
Yang patah balik kisah tadi bahawa Nabi SAW tu lebih gembira bagi umatnya jika umatnya bertaubat. Diterima taubatnya oleh Allah Ta'ala lebih pada dia sendiri gembira pada diri dia. Dan Allah lebih gembira daripada Nabi Muhammad SAW. Innallahu asyaddu farhan. Allah Ta'ala lebih gembira daripada taubatnya seorang lelaki. Anda dengar kan hadis tu kan? Tuan-tuan dengar kisah seorang Allah Ta'ala lebih gembira pada taubat yang dilakukan oleh seorang hamba daripada hamba itu sendiri. Lebih daripada kisah taubat orang yang satu hari dia lebih daripada gembiranya orang yang kehilangan kenderaannya. Anda dengar kisah tu kan, hadis tu kan? Tapi kita ulang balik kisah ni. Nabi kata Allah Ta'ala lebih gembira daripada taubat seorang hamba itu, lebih daripada gembiranya seorang lelaki yang dia musafir. Dia musafir, dia bawa naik unta. Dekat atas unta tu dia punya makanan, dia punya air, dia punya bekal, apa semua kat unta tersebut. Kemudian dia keletihan, dia tidur, dia berhenti kat bawah pokok, dia tidur. Bila dia bangun tidur, tengok unta dia dah hilang masuk tengah-tengah padang pasir. Cuba cari-cari tak jumpa. Terputus bekalan makanan, terputus bekalan minuman. Sehinggalah akhirnya dah cari-cari, dia putus asa, dia kata habislah, matilah aku. Berlalulah beberapa hari sampai dia dah tak larat dah, tak ada makanan, tak boleh terbaring dah atas dekat bawah pokok tu. Dan nak menunggu kematiannya, tiba-tiba muncul unta tu tadi dengan bekalnya penuh balik. Lalu lelaki tu gembira sangat sampai dia kata Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sungguhnya engkau adalah hamba-Ku dan aku adalah Tuhanmu. Anta abdi, anta ana rabbuk. Anta abdi wa ana rabbuk. Dia tertukar ayat, maksudnya ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Tertukar. Nabi kata dalam hadis sahih, Allah Ta'ala lebih gembira daripada taubat seorang hamba daripada taubat seorang hamba daripada Allah Ta'ala lebih gembira pada taubat seorang hamba, taubatnya seorang hamba, kerana taubatnya seorang hamba lebih daripada seorang lelaki yang tadi macam tadi tu, kehilangan bekalan, akhirnya terjumpa balik, dia punya gembira dia lain macam. Wallahu ta'ala alam bissawab. Banyak lagi hadis-hadis yang seumpamanya Allah Ta'ala lebih gembira daripada Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Ta'ala lebih ghirah, lebih marah, lebih cemburu daripada cemburunya seorang lelaki. Betul Nabi kata atarghabuna an ata'jabuna min ghirati Sa'ad. Sa'ad bin Mu'az kan. Sa'ad bin Mu'az antara orang yang sangat ghirah itu maksudnya sangat jealous. Kan? Nabi kata atarghabuna min ghirati Sa'ad ata'jabuna min ghirati Sa'ad. Adakah kamu rasa pelik, rasa takjub, rasa hebat betul perasaan cemburunya Sa'ad? Ketahuilah Allah Ta'ala lebih kuat cemburunya pada hambanya. Sebab itulah Allah Ta'ala telah mengharamkan zina. Maksudnya Allah Ta'ala tak suka ghirah. Ini panggil ghirah. Ghirah untuk dia tak nak tengok orang buat maksiat. Tengok maksiat ni rasa marah. Itu ghirah. Okay. Nama ghirah tadi perlu ditampung dengan perkataan dengan sifat ra'ufun rahimun. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sallallahu ala Muhammad. Saya minta maaf saya kena stopkan kat sini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam kuliah akan datang bi'idhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.